Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Akhirnya, 6 ahli parlimen, bekas ahli parlimen Bersatu yang telah pun dipecat oleh Bersatu baru-baru ini menikmati habuan yang dinanti-nantikan. 6 bekas ahli parlimen Bersatu akhirnya menerima peruntukan tanpa sebarang syarat. Maknanya, kerajaan telah pun memberikan mereka kemudahan yang dinanti-nantikan. 6 ahli parlimen yang sebelum ini dilucutkan keahlian Parti Pribumi Bersatu Malaysia Bersatu kerana mengisytiharkan sokongan kepada Perdana Menteri menjelaskan menerima peruntukan daripada kerajaan tanpa sebarang syarat. Ahli Parlimen Gua Musang, Muhammad Azizi Abu Naim berkata, tiada syarat diterima mereka dan ia berbeza dengan situasi Perikatan Nasional PN yang perlu memenuhi 7 syarat untuk menikmati peruntukan tersebut. Kami cuma jumpa Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk minta izin sokong Kerajaan Persekutuan supaya peruntukan disalurkan kepada kami sama seperti yang diterima ahli parlimen kerajaan dan Perdana Menteri bersetuju. Jelasnya lagi. Jadi kami terima jumlah peruntukan iaitu minimum lebih kurang 4 juta setahun untuk urus dan melakukan pembangunan. Ini termasuk pelaksanaan projek Mesra Rakyat PMR, kerja penyelenggaraan, baik pulih dan sebagainya. Kata beliau lagi kira-kira 1 juta ringgit untuk urus dan bakinya untuk projek, kata beliau. Sementara itu, ahli Parlimen Labuan Datuk Dr. Suhaili Abdul Rahman menegaskan beliau dan 5 lagi rakannya tidak dikenakan apa-apa syarat kerana mereka secara sukarela memberikan sokongan kepada Perdana Menteri. Menjadi persoalan sekarang ialah, adakah akan muncul lagi 6 ahli parlimen lain akan menyokong Anwar Ibrahim kerana telah disahkan bahawa 6 bekas ahli parlimen Bersatu ini tidak lompat parti dan tidak terkena Akta Undang-Undang Anti Lompat Parti kerana mereka tidak lompat parti tetapi mereka hanya memberikan sokongan kepada Anwar Ibrahim. Oleh itu, kami tidak tertakluk kepada syarat seperti yang dikenakan kepada pembangkang, kata beliau lagi. Kami berenam juga secara automatik tetap menyokong apa juga dasar kerajaan. Jadi, tidak ada keperluan untuk kami berenam ini menandatangani sebarang MOU, kata beliau. Saudara, begitulah keputusan yang amat ditunggu-tunggu dan demi rakyat itulah dia. Kewajaran MOU untuk ahli parlimen pembangkang memang ada. Untuk sesuatu perjanjian, pembangkang harus menandatangani MOU mengikut jalur dan mengikut acuan kerajaan. Janganlah mengharapkan MOU yang hanya mengikut aturan sendiri kerana itu bukan MOU yang boleh ditetapkan oleh pembangkang. Kalau tak nak tanda tangan, tak payah tanda tangan. Itu mudah saja. Dan yang lebih mengejutkan kita ialah apabila Timbalan Perdana Menteri Malaysia yang menjadi pengurus ditugaskan untuk menguruskan soal peruntukan pembangkang ini telah menyatakan kalau nak berbincang, jangan dibincang melalui media. Tetapi ini sikap pembangkang, menggunakan media untuk berbincang. Akhirnya, kata Timbalan Perdana Menteri itu, kalau begini, tak perlu bincanglah. Bincang saja melalui media. Saya setuju dengan apa yang beliau kata. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Ini perkembangan terkini dakwaan kerabat di Raja Pahang memukul ataupun menyerang orang ini. Akhirnya, Tengku Hasanal bersuara. Baginda akhirnya bertitah. Arah tindakan tegas isu kerabat serang orang awam. Daulat tuanku, daulat tuanku. Beginilah sultan atau raja yang dihormati oleh rakyat. Baginda benar-benar prihatin dan benar-benar
memahami aspirasi rakyat. Tengku Mahkota Pahang, Tengku Hasanal Ibrahim Alamsyah bertitah supaya polis mengambil tindakan tegas terhadap kerabat diraja negeri itu yang didakwa menyerang orang awam. Gesaan itu dibuat hampir 10 jam selepas Malaysia kini melaporkan dakwaan seorang pekerja pembinaan jalan menjadi mangsa serangan berkumpulan kerabat diraja Pahang di Kuantan Jun lalu. Saya mahu tindakan tegas dan siasatan yang adil tanpa sebarang kompromi, titah Baginda. Tiada sesiapa pun yang lebih tinggi dari undang-undang termasuk kerabat diraja, titah Baginda di Insta Story sebentar tadi. Baginda turut berkongsi rakaman skrin laporan Malaysia kini berkaitan perkara itu pagi tadi. Alias Awang, 44 tahun mendakwa. Dia diserang di sebuah kandang kuda di Kuantan oleh kira-kira 20 orang termasuk seorang anak tengku pada 6 Jun lalu susulan pertikaian berkaitan isu tanah. Anak kepada 8 orang anak itu mendakwa seorang orang suruhan kerabat itu menikam kakinya dengan pisau manakala kerabat itu pula menembak kakinya tetapi tersasar. Sementara itu, Baginda juga mengeluarkan kenyataan rasmi berkait isu ini petang nanti. Sekiranya terdapat bukti kesalahan dilakukan, ia hendaklah dibawa ke mahkamah untuk dituduh dan dibicarakan, titah Baginda. Baginda memberikan komitmen bahawa istana tidak akan melindungi pihak yang terlibat dengan kegiatan jenayah dan undang-undang termasuk kerabat. Ketua Polis Pahang, Yahya Othman, hari ini berkata sedang melengkapkan kesiasatan sebelum diserahkan semula kepada Timbalan Pendakwa Raya. Kes disiasat di bawah Seksyen 324 Kanun Keseksaan dan Seksyen 148 Kanun Keseksaan kerana menyebabkan kecederaan menggunakan senjata dan kerana merusuh. Komen daripada netizen berkait isu ini ialah dirgahayu ke atas seorang putra mahkota yang cakna tentang keadilan terhadap rakyat jelata. Daulat tuanku, daulat tuanku. Salam sejahtera, terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Pagi ini sekali lagi kita digemparkan dengan perbuatan dan juga kontroversi panas melibatkan Panglima Perang Perikatan Nasional yang disebut kononnya Panglima Perang yang kini dikatakan bukan lagi Panglima Perang tetapi Panglima Perang untuk benda yang lain, yaitu Menteri Besar Kedah Sanusi Maknor. Hari ini beliau mengesahkan mengakui beliau sudah berkahwin dua. Tetapi lain pula yang jadi apabila Maria Chin kata Sanusi gambarkan poligami macam tukar berus gigi. Perkara ini telah menimbulkan kepanasan dan menimbulkan perkara yang agak luar biasa. Bekas ahli Parlimen PKR, Maria Chin Abdullah, membidas kenyataan Menteri Besar Kedah, Muhammad Sanusi Maknor, berhubung isu poligami. Maria merujuk kepada kenyataan Sanusi yang berseluruh bahawa dia mempunyai dua lagi kota ketika mengulas isu perkahwinan keduanya. Kenyataan Sanusi memberi gambaran bahawa lelaki boleh berpoligami macam menukar berus gigi mereka. Saudara, bukanlah satu kesalahan bagi Sanusi untuk berkahwin sehingga 4. Tetapi kadang-kadang seluruh ataupun gurauan Sanusi itu agak luar biasa dan seakan-akan beliau menganggap semua orang boleh terima. Ini sebenarnya telah menjadi satu gurisan kepada ramai orang. Lebih-lebih lagi Sanusi sepatutnya faham dan mengerti beliau bukan orang biasa. Beliau ialah suri teladan, orang yang akan dilihat bahkan sepatutnya menjadi teladan pada ramai orang. Teladan beliau mengawini isteri yang kedua dan mempunyai kota 4 bukan satu kesalahan untuk beliau, tetapi cara beliau bercakap, cara beliau mengatakan dan menerangkan sesuatu itu kadang-kadang tidak menunjukkan seperti beliau itu pemimpin yang berkualiti.
Saudara, kata Maria Chin lagi, kenyataan Sanusi memberi gambaran bahawa dia lelaki boleh berpoligami macam menukar berus gigi mereka. Malangnya, ini seolah-olah pandangan yang dipegang oleh pemimpin, kata aktivis hak wanita itu dalam kenyataan hari ini. Bekas ahli parlimen Petaling Jaya itu menyifatkan, kenyataan Sanusi mengejutkan bagi seorang menteri besar. Itulah yang seperti saya telah nyatakan dan huraikan tadi. Kalau Sanusi adalah orang-orang biasa, mungkin perkara ini biasa saja. Tapi oleh kerana beliau ialah menteri besar yang patutnya mempunyai nilai integriti, nilai teladan yang tinggi, beliau faham apa yang perlu dicakap dan tidak perlu dicakap. Jelas Maria lagi, perbincangan terhadap amalan poligami tidak harus melupakan hak-hak yang disediakan pada seorang isteri yang terlibat dalam perkahwinan berpoligami, dan seorang suami mesti bertanggungjawab dan menunaikan segala kewajipan yang ditetapkan oleh undang-undang dan hukum Islam. Menurut Maria lagi, Maria turut memetik kenyataan timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pada November tahun lalu yang mencadangkan supaya ada dasar memberi sokongan moral kepada wanita bujang lebih 30 tahun untuk berkahwin poligami. Beliau, Tuan Ibrahim, mendakwa terdapat 8 juta wanita yang belum berkahwin dan poligami adalah jalan keluar bagi perempuan, katanya. Tambah Maria lagi, pada 4 Januari tahun ini, Tuan Ibrahim sekali lagi dalam sidang parlimen mencadangkan poligami sebagai penyelesaian kepada perkahwinan lewat dalam kalangan wanita Islam. Satu tinjauan menunjukkan bahawa 48% perkahwinan poligami berlaku tanpa persetujuan isteri, dan manakala 18% suami dalam perkahwinan poligami gagal memberikan nafkah dan 14% suami dalam perkahwinan ini mengabaikan nafkah anak. Di sinilah pemimpin-pemimpin kita gagal memahami tanggungjawab kebajikan dan kesan yang dihadapi oleh isteri pertama dan anak-anak mereka, katanya. Maria menambah bahawa pembaharuan dalam memantau perkahwinan tulen perlu dilaksanakan supaya piawaian ditetapkan untuk setiap negeri dengan agar melindungi kepentingan wanita dan kanak-kanak. Kata beliau, saya menggesa semua pemimpin untuk membantu membina Malaysia yang lebih progresif yang akan membawa kesaksamaan dan keadilan bagi mereka yang memerlukan dan bukan hanya tertumpu kepada kehendak lelaki, katanya lagi. Saudara-saudara sekalian, Sanusi berkata dia membuat pengakuan itu kerana tidak mahu kisah peribadinya terus menjadi bualan dan menjadi spekulasi sehingga ada yang mendakwa dia ditangkap berkahlot. Adakah patut saya kena tuduh tangkap kalwat? Tak patut sungguh. Saya kahwin dengan anggota polis isteri Partamas yang pergi meminang dia. Pinangan itu dibuat berbulan-bulan dah. Alhamdulillah sempurna teratur. Dia seorang ibu tunggal anak satu, kata Sanusi. Ketika perkahwinan isteri saya ada, anak-anak saya pun hadir dan semua prosedur dipatuhi. Saya tak berhasrat untuk buat pengumuman. Saya nak elak benda Sanusi, sensasi yang tak perlu ini, kata beliau lagi. Saya pun kesian tengok hangpa wartawan kejar saya. Saya pun kesian. Saya rasa tak ada isu apa. Saya ada kota 2 lagi. Depa kata tok lebay pas ni kira menikah je kan, katanya ketika dilapor media. Beberapa komen daripada netizen mengatakan bahawa Maria hampa semua taraf bergigi ajalah, kata beliau. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda.